Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Salawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada pagi ini kita sambung bacaan kita, tadarus dan tadabbur dari surah At-Taubah ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah sekali lagi. Salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, surah At-Taubah ayat yang ke-7 masih lagi berkaitan dengan At-Tabri'ah ataupun perlepasan diri
pelepasan diri dari kalangan musyrikin. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberi ketegasan kepada orang Islam agar dia ni berlepas diri daripada orang musyrik. Tak sama orang yang beriman dengan orang yang tak beriman. Di sisi Allah sangat tak sama. Di sisi kita mungkin kita kata oh dia adalah warga negara sama dengan kita. Oh di sisi dia mungkin dia kata orang ni satu bangsa dengan kita. Mana ada persamaan. Tapi di sisi Allah, Allah Subhanahu wa taala tengok mana dari kalangan mereka yang beriman, mana yang tidak beriman. Sama ada keturunan apa dia tak kisah. Sebab semua keturunan adalah makhluk Allah. Negara mana dia duduk tak kisah. Sebab semua negara adalah milik Allah. Tapi Allah Ta'ala kisah tentang mana orang yang beriman dan mana orang yang tidak beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau menyatakan dalam ayat yang kita baca sebelum daripada ni, Allah Azza wa Jalla berlepas diri daripada orang musyrikin. Dah demo tak si beriman dengan Allah. Maka Allah berlepas diri. Kalau mereka rasa tak perlu kepada Allah, Allah lagi tak perlu kepada mereka. At the first place, Allah Azza wa Jalla, kalau dia orang tak ada pun tak apa. Tapi Allah menciptakan sesuatu tu ada sebab musabab dia, ada hikmah yang kita semua tak tahu. Allah Ta'ala nak uji, maka terciptalah si fulan yang kafir ini. Okay? Allah Ta'ala cipta. Tapi sebenarnya kalau dia rasa Allah Ta'ala dia tidak berhajat kepada Allah, at the first place Allah Ta'ala sendiri pun tidak berhajat kepada mereka. Jadi kita nak suruh Islam ni faham tentang masalah ni. Besarnya isu tauhid, sebab dia adalah hak utama Allah Azza wa Jalla. Ada orang bila dia belajar tentang akhlak, sampai-sampai dia tak boleh terima kalau orang Islam ni tak buat baik dengan orang, dan semua orang termasuklah dengan orang kafir. Dia tak boleh terima ketegasan orang Islam dengan orang kafir, seolah-olah orang Islam ni ekstrim. Dia tak tahu orang kafir tu pun ekstrim dia lebih daripada Islam. Penampakan dia tu nampak dia baik. Baiklah di sisi manusia, tapi di sisi agama mereka tu sebahagiannya bercita-cita untuk menghapuskan Islam. Bercita-cita. Sebab kita lah ni lah, ada orang mari duk salam, duk baik dengan kita, dalam hati dia orang Kristian, dia baik dengan kita, gapo semua, mungkin join gabungan orang-orang Islam atau politik pun main sekali. Tapi dalam hati dia ada cita-cita supaya Islam sebagai agama rasmi di Malaysia ni terhapus. Mana hak dia nak supaya jadi agama ni adalah kebebasan mutlak, demokrasi. Waktu saya panggil kamu ni geng-geng pelampau demokrasi, ekstremis, pelampau demokrasi. Sebab apa? Kiblat mereka adalah demokrasi acuan barat. Barat memang demokrasi dia, siapa pun ke LGBT pun dah dihalalkan atas nama demokrasi, hak asasi manusia. Kalau ramai pengundi dia nak kepada LGBT, maka jadilah demokrasi dia tak ada panduan. Akhir sekali dia pun pening, dia pun bingung. Dia anggap semua suara ni betul belaka, kena layan belaka. Tak usah jauh, kita dalam rumah kalau ayah tu anak nak gapo, kita sebagai ayah kita tahu hak mana molek, mana tak molek. Takkanlah setiap kali anak buat tuntutan kita kena layan belaka.
habis lah. Kalau ada 8 orang, nak kena layan 8 belakang. Kalau ada 10 orang, nak kena layan 10 belakang. Ayah dia tahu, anak ni nak main pisau. Jangan main. Tapi si abang, dia ambil pisau dapur tu. Tak? Ada benda yang kita, tu baru dalam satu keluarga. Apatah lagi dalam sebuah negara. Siapa pergi kat orang kita ni, tengok pemimpin tu, supaya dia ingat saing dia je, kawan dia je. Nak kata, macam dia ni, majikan ketua pejabat je. Ketua pejabat pun tak berani kita nak canggah lagu tu. Takut dia potong gaji. Ni mentang-mentang dia rasa kerajaan tu tidak. Sebenarnya, yang kita harapkan pertama adalah keredaan Allah. Kemudian keamanan negara. Dan dalam keadaan aman tu, agama kita dipelihara, terjaga. Kita boleh berdakwah dan menyampaikan risalah. Kerana apa? Kerana bumi ni milik Allah. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam surah At-Taubah ni, pelepasan diri orang Allah dan Rasul daripada kalangan orang musyrikin. Bukan tak lewat baik, tapi kena letak tauhid ni sebagai benda besar. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Kaifa yakunu lil musyrikin 'ahdun 'inda Allah wa 'inda rasulih?" Maksud dia, bagaimanakah dapat diakui adanya perjanjian keamanan di sisi Allah dan Rasulnya bagi orang-orang musyrik sedang mereka mencabulinya. Allah Ta'ala kata, macam mana Allah nak bagi perjanjian ni kepada orang musyrikin? Dalam keadaan mereka tu kufur kepada Allah. Okey. Kaifa yakunu lil musyrikin ahdun indallahi wa inda rasuli. Ahdun ni bukan janji, ahdun ni satu bukan janji biasa dalam bahasa, dalam Islam ni, dalam istilah agama, wa'dun pun janji. Wa'dun. Ahdun pun janji. Perjanjian, ahdun. Wa'dun pun janji. Ahdun ni lebih kepada perjanjian damai antara dua pihak. Wa'dun ni bila Allah Azza wa Jalla janjikan sesuatu. Ahdun ni sebagaimana Allah Ta'ala sebut kepada orang kafir, apa? Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah qul attakhadhtum 'indallahi 'ahda falan yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Surah Al-Baqarah, nombor ayat lupa, juzuk pertama. Maka surat 12. Okey. Ke surat 12 tu, tengok ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Perkataan ahdun, ahdun ni perjanjian antara dua pihak.
Kata Allah Ta'ala dalam ayat ni 80 ni, mereka kata apa? Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kita ni kalau masuk neraka pun tak akan masuk lama. Masuklah sekejap, beberapa hari. Ayyaman ma'dudah. Dia rasa tak apa, kalau masuk neraka pun sekejap je. Boleh tahan. Astaghfirullah. Dia orang ni, dia memperlekehkan. Dia cipta ayat Quran, dia cipta ayat Injil, ayat, kalau kita tengok flow ayat tu, ayat atas sebelum tu, mereka ni orang Yahudi, Ahlu Kitab. Ahlu Kitab ni, dia tulis kitab tu dengan tangan dia sendiri. Ayat 79 tu kan? Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Celakalah orang tulis kitab dengan tangan dia. Thumma yaquluna hadza min indillah. Lepas tu dia kata, ni Allah kata. Dia reka ayat tu, dia masukkan. Macam apa yang kita tahulah, dalam Bible tu berapa persen je ayat betul-betul ayat Allah. Sebahagiannya adalah bukan daripada kitab asal, tapi dimasukkan. Sebab tu orang Kristian siapa lah ni pening, hak mana asal, hak mana tidak. Ada di revise balik. Revise, ni sebenarnya tak ada, ni sebenarnya ada, ni sebenarnya tak ada kan. Jadi mereka hak cipta tu, dia kata apa? Liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim. Dia buat tu sebab nak beli, nak sesuatu habuan yang sedikit. Celakalah apa yang mereka tulis, dan celakalah apa yang mereka dapat. Wa qalu, tu dia kata, kita kalau dia tahu dia buat salah, tapi kalau masuk neraka pun sekejap je. Tidak, dia kata. Allah Ta'ala jawab, qul attakhadhtum indallahi ahdan. Mu ada buat perjanjian dengan Allah ke? Falan yukhlifallahu ahdah. Sehingga Allah Ta'ala tidak akan mungkiri janjinya. Maknanya kamu ada perjanjian tak dengan Allah? Allah Ta'ala hanya azab kamu beberapa hari, ataupun kamu tidak akan diazab lepas daripada itu. Ada tak perjanjian? Tak ada. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apakah kamu nak kata tentang kepada Allah apa yang kamu tak tahu? Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bahkan siapa yang buat amalan kejahatan, amalan buruk, dan dia diselubungi oleh dosa-dosa, mereka ni ahli neraka, kekal di dalamnya. Habis. Jadi perkataan ahdun ni adalah perjanjian. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulih. Macam mana orang musyrik dengan Allah tiba-tiba nak janjian dengan Allah? Illa allazina ahadtum, yakni perjanjian damai. Mereka nak aman daripada Allah, nak jaminan keselamatan, jaminan keamanan. Mu nak jaminan keamanan, tapi dalam masa yang sama kamu syirik kepada Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, patutnya tak ada. Illa allazina ahadtum indal masjidil haram. Kecuali apa yang kamu telah buat perjanjian dengan mereka dekat Masjidil Haram. Mana bila ni? Kecuali waktu berlakunya perjanjian Hudaibiyah gitu. Yakni Al-Hudaibiyah. Berlaku perjanjian antara Nabi dengan orang musyrikin. Masa tu okey.
famastaqamu lakum, maka selagi mereka berlaku lurus terhadap kamu, selama mereka ikut perjanjian tersebut, fastaqimu lahum, maka kamu berlaku luruslah terhadap mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan batu dalam Islam, kalau orang buat baik kat kita, tak apalah kita buat baik kat dia. Kalau mereka ada perjanjian dengan kamu, dan dia pun ikut perjanjian tersebut, maka kita pun ikutlah. Tapi nak dapatkan keamanan dari Allah, Allah Ta'ala tidak akan kata tidak ada jaminan keselamatan terhadap orang kafir. Tak ada. Okay? Kecuali apa yang kamu dah buat perjanjian dengan orang kafir itu, musyrikin itu, di Masjidil Haram, iaitulah di Hudaibiyah dulu, Yaumal Hudaibiyah. Apa antaranya? Perjanjian itu gencatan senjata selama berapa tahun? 10 tahun dalam perjanjian tu. Maka kalau dia pun tak serang kamu, kamu pun tak payahlah serang dia. Ada perjanjian tu kan? Ada. Ni ayat ni, cerita ni berlaku sebelum daripada tu lah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, innallaha yuhibbul muttaqin, Allah suka kepada orang yang bertakwa. Kaifa wa in yadhharu alaikum, bagaimana boleh dikekalkan perjanjian kaum kafir itu, padahal kalau mereka dapat mengalahkan kamu, mereka tidak akan menghormati perhubungan kerabat dengan kamu dan tidak juga menghormati perjanjian setia. Oh, dia janji dengan kita tu sebab selama apa? Selama dia tak boleh kalahkan kita je. Kalau dia boleh, dia tak janji-janji dengan Islam. Saya ingat waktu saya pergi ke Bosnia Herzegovina, berlaku perang pada tahun 1993 kan, 92, 93 lah gitu. Lepas pada tu, bukan saya pergi masa perang tu. Masa perang tu kita pun kecil lagi, tak boleh masuk langsung. Saya pergi waktu saya belajar. Lepas daripada tu tahun 2001 ke, tak saya pergi, bukan pergi balik, pergi lawak tu tahun 2001 tu, atau 2001-2002 pergi ziarah Bosnia waktu belajar. Cerita 20 tahun lepas. Tapi waktu kita pergi tu maknanya perang dah habis lah. Perang dah habis. Hanya ada kesan-kesan perang dan sebagainya. Sampai di satu tempat, sahabat saya kata, kat sinilah berakhirnya perang. Maknanya orang Islam sampai ke satu daerah, benteng terakhir orang Serbia. Kata di kawan saya tu, kalaulah tanpa campur tangan PBB masa tu, nescaya orang Serbia tu dah habis. Makna Bosnia Herzegovina akan jadi 100% milik orang Islam. Perang Bosnia tu hampir orang Islam menang. Tapi bila dia tengok orang Islam nak menang, mari PBB pun mari buat satu perjanjian damai. Apa perjanjian damai tu? Orang kafir boleh balik ke tempat dia masing-masing. Jadi kawasan yang sudah ditawan diserahkan balik kepada orang Serbia. Jadilah orang Serbia ada semula dalam Bosnia. Kalaulah masa tu, masa mula-mula, apa tu, nama apa ketua dia tu, Izet Begovic, Izet Begovic ke nama dia, tak ingat ada nama dia. Jadi
Dia punya tu, waktu dia sembelih orang Bosnia tu, memanglah maksah dunia ni gagal apa semua. Tapi tak adalah. Orang macam lah ni lah, kalau keganasan tu, orang kafir yang buat terhadap orang Islam, tutup mata je. Dia tutup mata je. Tu, di Myanmar tu, lama mana ada orang Islam kena? Tu di Palestin tu, berapa lama ada orang lama? Mana semua perjanjian damai, apa perjanjian segala jenis, Geneva atau Geneva, mana dia? Nah, tapi kalau orang dia kena serang, oh cepatnya. Allah Ta'ala kata dalam Quran ni, kaifa wa in yadhharu alaikum, kalau dia ni, dia boleh mengalahkan kamu, la yarqubu fikum illan wala zimmah, dia tak kisah. Illan ni maksudnya kaum kerabat ke kamu, wala zimmah, kamu ada perjanjian setia ke, kalau dia nampak dia boleh makan kamu, dia makan. Ni orang kafir. Allah tahu dalam hati mereka macam mana. Kita je dah buat sangka, dia ni, dia buat muka ya depan kita. Dia buat muka mana, oh kita ni sayang sebenarnya gini-gini. Tapi dalam hati dia ada cita-cita terhadap agama dia. Dia ada cita-cita terhadap agama dia. Tu baru audio yang baru rilis beberapa hari lepas. Cerita tentang perancangan 25 tahun Kristian di Malaysia. Ni? Dan kita semua tahu mereka ada perancangan untuk menjadikan negara Malaysia ni bukan lagi seperti mana hak kita bangga-banggakan Islam sebagai agama rasmi. Kalau boleh dia nak buang yang tu. Kita pun tersebar dalam WhatsApp video, oh Malaysia Jesus pun, oh Jesus berkatilah dia, kita welcome Jesus tu macam-macam. Siap-siap orang Kristian di Amerika tu pun mana pun mendoakan Kristian di Malaysia. Dalam hati mereka ni dia ada kebencian terhadap agama. Tapi orang tak nampak kan, dia sudut, tak apa, dia ni orang baik. Baiklah di kita dari sudut hubungan kemanusiaan, baiklah. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala kata, kalau dia boleh kalahkan kamu, habis. Kita orang Islam ya jaga dia. Selama orang Islam menang, orang kafir terjaga. Tapi bila orang kafir menang, jangan harap Islam nak terjaga. Sepanyol apa jadi? Habis. Siapa orang gelar April Fool tu sebenarnya adalah hari di mana mereka memperbodoh-bodohkan orang Sepanyol, orang Islam. Setelah mereka berjaya tawan Spanyol, Granada, dia pun buat perjanjian dengan orang Islam supaya orang Islam ni boleh keluar dengan selamat. Mula-mula dia nak bunuh orang Islam ni, bertahan. Dia orang dah menang, tapi bersaki baki orang Islam tu masih lagi ada yang bertahan, sembunyi dan sebagainya. Dia bagi tawaran. Dia kata tak apa, kita bagi Islam boleh keluar secara aman. Di sana ada kapal-kapal, kita dah sedia untuk orang Islam ni pergi keluar daripada ni, pergi kepada negara Islam. Akhir sekali berjaya pujuk. Maka pada bulan April tu dia pun keluar ramai-ramai, lelaki, perempuan, kanak-kanak pergi ke pelabuhan nak untuk naik kapal pergi lari daripada tu, keluar daripada tu. Sampai sana, maka kapal pun dibakar. Orang nak pergi tadi duduk tepi laut, belakang laut, depan musuh. Bagaimana? Akhirnya mereka mati, dibunuh beramai-ramai, disembelih ramai-ramai, dan mereka kenang sebagai April Fool, hari memperbodoh-bodohkan orang. Asalnya mereka perbodohkan orang Islam.
Islam bila menang, orang kafir terjaga. Tapi bila orang kafir menang, jangan harap dia nak jaga. Walaupun hari ni mulut dia manis, walaupun hari ni dia menampakkan baiknya dia dengan kita, tapi soal agama ni bukan akhlak. Akhlak lain. Akhlak ni semua orang boleh berada akhlak. Tapi bila campur dalam bab agama, setiap orang akan memenangkan agama masing-masing. Jadi Allah Ta'ala kata, kaifa wa in yadhharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Okey, bagaimana boleh dikekalkan perjanjian kaum kafir musyrik itu, padahal kalau mereka dapat mengalahkan kamu, mereka tidak akan menghormati pun perhubungan kerabat dengan kamu. Adik-beradik pun tak kira dah pada masa tu. Apatah lagi perjanjian setia, tak ada dah masa tu. Kalau dia boleh kalahkan kamu, tak ada, habis. Yurdunakum bi afwahihim. Ni Allah Ta'ala sebut, okay? Mereka menjadikan kamu redha, hati senang dengan mulut mereka. Bi afwahihim, mereka menjadikan kamu senang hati dengan mulut mereka. Wa ta'ba qulubuhum, sedang hati mereka sendiri menolaknya. Wa aktsaruhum fasiqun, kebanyakan mereka adalah orang fasik. Kebanyakannya orang fasik. Allahul musta'an. Sebab itu akhir sekali orang kafir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lah yang melanggar janji. Dalam perjanjian damai Hudaibiyah tu, gencatan senjata 10 tahun, antaranya ialah mana-mana kabilah yang ikut musyrikin terikat perjanjian ini dengan Nabi. Mana-mana kabilah yang bersama dengan Nabi terikat perjanjian ini juga dengan musyrikin. Makna kabilah sama kabilah tak boleh serang sesama mereka selama mereka bergabung dengan salah satu daripada pihak yang buat perjanjian. Tapi akhirnya orang musyrikin mereka mengingkari. Banu Bakar pergi serang Bani Khuza'ah, yang mana Banu Bakar tu adalah geng Quraisy. Kemudian dia serang Khuza'ah yang mana merupakan geng ataupun yang buat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku pada tahun 8 Hijrah. Hudaibiyah tahun berapa? 6 Hijrah. Tak ada 10 tahun. 2 tahun je. 2 tahun. Waktu berjanjilah banyak mana buat perjanjian Palestin dengan Israel tu. Makin lama makin sikit tanah Israel. Sejak daripada 1948 kecil je Israel. Tiap-tiap tahun duk berjanji. Makin berjanji makin sikit, makin berjanji makin sikit. Lah ni tinggal Gaza sikit dengan apa tu? Tebing barat. Itu tinggal. Janji jangan kira mereka hak jadi tu. Inilah dia perjanjian dengan orang kafir. Lagu itulah. Bukti jelas depan mata. Tapi hak orang cenderung kepada ekstremis politik ni, pencinta tegar demokrasi barat ni, dia rasa betul lah tu. Kita bukan, kita mesti ada. Kita bukanlah anti demokrasi. Kalau dia nak betul ambil suara yang benar-benar kaedah Islam, Islam sistem khalifah. Ada pungutan suara tapi bukan majoriti yang memimpin, kebenaran yang memimpin. Pungutan suara tu ada tapi tidak boleh mengalahkan kebenaran. Maknanya contohlah kita kata LGBT, semua orang pakat undi LGBT patut boleh buat. Tapi kita kena banding dengan Quran. Quran tak benar,
Walaupun majoriti kata nak, Quran tak benar, tak boleh. Itu kaedah Islam. Tapi orang geng-geng pelampau majoriti ni tengok. Oh, dia nak kata, dia tak kira apa. Dia kata kepada contoh bawah ni, satira politik bukannya jenayah. Oh. Ada sehari 2 hari ni kan keluar isu buat politik ni seorang orang budak Melayu tu. Dia buat video menghina Raja Mansuri Agong. Lepas tu geng-geng kafir ni, kita sebut geng-geng kafir, muka dia kafir sungguh. Belah-belah parti politik ni pakat keluar solidariti bersama untuk Fahmi Reza, penghina ni. Kita kata benda ni kalau dirujuk kepada agama memang terang-terang salah. Mana boleh agama membenarkan benda gitu. Tapi itulah nama politik. Geng-geng hak Islam kan dia senyap. Pasal apa? Nak kata lebih-lebih, takut lawan pula hak selama ni duduk bersama di atas pentas politik ni. Kita jadi jaga orang musyrik, orang kafir lebih daripada jaga agama Allah. Itu musibah. Islam bukan menolak pungutan suara, tak. Kita ada syura kan. Syura ni membenarkan kita mesyuarat, membenarkan kita ambil suara rakyat. Tapi kita syura sekalipun dia tidak boleh mengalahkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kebenaran mesti ditetapkan kebenaran. Kalau demokrasi barat lah ni tak pakai baju pun harus, telanjang pun harus, malah pakai tudung pula di ban. Demokrasi tu. Kita nak lagu tu lah. Ajaib. Sebab tu saya panggil dia rumah ni pelampau demokrasi, pelampau politik, sehingga habis semua benda. Tapi dia duk serang orang-orang Islam je, geng-geng penunggang agama lah, apa semua. Habis tu kamu tak tunggang agama. Nah, tunggang agama juga, bukan tunggang naik, tunggang buang agama. Tunggang juga orang panggil. Nah, tuang, tunggang langgang. Ya. Kalau kita panggil bahasa apa? Tungging. Tonggeng. Tonggeng ni makna membelakangkan agama. Lagi dahsyat. Allahul Musta'an. Jadi sebab tu kita katakan dalam bab ni, jadi ceramah politik kali ni. Tidak tak. Kita malah jadi politik, cuma nak suruh orang faham tentang beza antara agama ni. Orang kafir, baik mana pun dia, dalam hati dia mesti nak menangkan agama dia. Allah Ta'ala kata, yurdunakum biafwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun. Mereka ni mulut je senang. Mereka menjadikan kamu senang hati hanya dengan mulut mereka. Ayat ni cerita kafir Quraisy dulu ni dengan Nabi ni. Tapi realitinya, hakikatnya samalah berlaku sampai bila-bila. Sifat orang musyrikin ginilah dia. Wa aktsaruhum, kebanyakan. Allah Ta'ala pun tahu bukan semua. Ada kita kata, lah ni pun kita tengok ada orang kafir tapi dia dengan orang Islam suka bantu. Dah, ada hubungan baik dan sebagainya. Ada seorang tu kita doakan, ya Allah biarlah dia dapat hidayah. Siap beli van jenazah Uncle Ketang tu tak, beli bantu ke apa semua. Dia pun tak terlibat mana politik, cuma dia nak baik. Ada, tapi Allah Ta'ala kata wa aktsaruhum, kebanyakan mereka. Ada hak baik, tapi kebanyakan mereka adalah golongan fasik. Maknanya mereka ni, kebanyakan mereka adalah seperti hak Quran sebut ni. Mulut je baik, hati tak. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit.
dari faedah-faedah dunia. Fasaddu an sabilih, lalu mereka menghalangi dirinya dan orang-orang lain daripada jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan. Okey, apa yang telah mereka kerjakan. Jadi setelah daripada mungkir janjinya kabilah Banu Bakar terhadap perjanjian itu, akhirnya terbatallah perjanjian damai antara Nabi dengan musyrikin, dan itulah sebabnya berlaku pembukaan kota Mekah. Okey. Dan setelah itu mereka pun ditawan. Jumlah mereka pada waktu itu yang ditawan hampir 2,000 orang. Kemudian mereka yang masuk Islam setelah ditawan hampir 2,000 orang. Tawan Mekah tu, akhir sekali penduduk Mekah masuk Islam. Ada dari kalangan mereka yang masih lagi kufur, lari daripada Mekah. Kemudian salah seorangnya Safwan bin Umayyah dan juga Ikrimah bin Abi Jahal lari. Tapi isteri dia ni, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta Nabi terima Ikrimah. Nabi terima dan bagi keamanan kepada Ikrimah kalau dia masuk Islam. Lepas tu kalau masuk Islam beres. Isteri dia pun pergi kejar balik, cari dia sampai dekat dia. Masa tu dia duduk di pelabuhan, nak naik kapal, nak lari dah. Tapi isteri dia pujuk, marilah Muhammad tu bagus gini-gini. Orang Mekah masuk Islam semua bebas, tak ada apa. Kan Nabi kata kan, bila dia kumpul, apa yang kamu kata nak kasaka aku nak buat macam mana kamu? Lawan Nabi dah berapa tahun lawan Nabi. Daripada Nabi diutuh lagi sampai di Madinah lagi, kemudian 13 campur 8, 13 waktu Nabi Mekah, di Madinah 8 tahun pula, 21 tahun. Nak buat lagu mana ni? Akhir sekali Nabi kata, pergilah aku bebaskan, idhabu fa antumut talaqan. Jadi isteri dia pun kata ke Ikrimah waktu tengah lari ni, baliklah balik Muhammad gini. Akhir sekali dia bini ni pujuk kalau bini pujuk lain, dakwah ni lagu tu ada setengah masuk Islam sebab bini pujuk. Bini dia pujuk. Akhir sekali dia pun okeylah balik jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia masuk Islam dan baik pula Islamnya lepas daripada itu. Tapi tengoklah, itulah antara dakwah. Nabi bukan nak bunuh orang, tapi dia nak suruh, nak ajak manusia. Nabi sebenarnya menyelamatkan. Berapa ramai guna terma savior. Oh, dialah penyelamat kita. Nabi Isa tu penyelamat savior. Betul lah, Nabi Isa tu datang sebagai penyelamat. Tapi macam mana dia nak selamatkan? Dengan kalimah tauhid. Ajak orang beriman kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga datang sebagai penyelamat, nak menyelamatkan manusia daripada azab Allah. Macam mana? Dengan kalimah tauhid. Kamu beriman kepada Allah, kamu selamat. Jadi sebenarnya dakwah ni adalah penyelamat. Bukan nak serang, nak balas, nak perang, apa tu. Tujuannya adalah supaya manusia kembali kepada Allah. Anak kita. Ada kita royak sekali, dia dengar. Kita royak 2 kali, dia dengar. Ada setengah 3 kali, tak dengar lagi. Dan macam tu juga lah, kali kita pun akak suara sikit, royak dah kata tadi. Kecil-kecil dia dapat dengar lagi lah. Besar sikit, bahasa kuat pun tak dengar dah. Kena ambil rotan pula. Betul tak? Rotan ni
Ai rotan pun tak dengar juga. Kalau rotan dengar juga kena cara lain pula lah. Jadi maknanya ada orang berubah dengan cara begitu. Tapi tujuan kita bila kita rotan anak sekalipun, tujuan untuk apa? Bukan tujuan kita nak sakitkan dia, tujuan dia nak suruh dia jadi baik. Begitulah jihad. Tujuan semua ni bukan sebab nak bal lah. Tujuan semua ni nak suruh kawan kita tu, jiran kita tu, orang yang duduk dengan negara kita tu, supaya dia ni kembali kepada Allah tu. Jadi kena tengok melalui kacamata Islam lah. Saya kesian kawan-kawan kita yang terlalu, orang panggil, tenggelam dalam politik. Politik lah, isu-isu begini akan melibatkan politik, tidak dapat tidak. Sebab yang mereka nak pun adalah kuasa politik. Apa yang berlaku zaman Nabi ni pun sebab tu je. Siapa yang nak jadi pemerintah Mekah? Tak. Tapi Nabi SAW bukan nak jawatan tu. Nabi nak supaya orang ni kembali kepada Allah. Jadi tetap mereka akan berusaha juga. Walaupun kali kita kata Eropah tu, patutnya kalau dia lihat dengan pandangan yang benar, sebab Islam datanglah mereka maju, patut terima kasih lah. Tapi tak, bila dia dah maju, dia naik toncang atas kepala tu. Tak, dulu dia mandi pun tak reti dengan sabun. Bila mari orang Islam ajar gini-gini, oh dia pun jadi tamadun gini-gini, maju akhir sekali. Bila dia dah maju, dia pun tadi kembali ayat tadi, kaifa wa in yadhharu alaikum, kalau dia boleh kalahkan kamu, tak kira dah berjanji ke tak berjanji, kaum kerabat ke kaum tak kaum kerabat, kalau dia dah ada rasa dia boleh kalahkan kamu, habis cakap mulut je bagus, dalam hati dia tidak. Bukan kita kata ni, bacalah ayat Quran. Oh, ustaz dah bawa ayat Quran ikut politik. Tak, nak suruh faham konteks ayat ni dan ambil faedah daripada ayat tu untuk kita melalui perjalanan kehidupan kita setelah itu. Sebab apa yang ada dalam Quran bukan sekadar sejarah. Bukan sekadar cerita tentang perang ni berlaku tentang Mekah je. Tak. Dia adalah antara pertembungan antara Islam dengan syirik, dengan kesyirikan, dengan musyrikin. Jadi mana bila saja berlaku, itulah kaedahnya. Ni, berapa ramai orang Islam hari ni akhirnya buat berlembut dengan orang kafir. Akhir sekali yang rugi siapa? Orang Islam yang rugi. Dia nak suruh timu baik dengan durian. Akhir sekali. Contohlah, bapa Nabi tak benar, contohlah kita kata. Oh, kalau setahun kamu, bahasa kita lah, orang musyrikin, setahun dia sembah patung, setahun dia sembah Islam. Jadi pada dia rela untuk tak sembah Tuhan dia, untuk setahun sembah agama Islam. Tapi sebenarnya dia tak rugi gapo-gapo sebab memang dia dah kafir dah. Yang rugi bila orang Islam bila mensyirikkan Allah, Islam yang rugi. Apa yang berlaku dekat Campar, ingat itu Campar yang saya pernah cerita, Islam di Campar tu, ingat tak? Yang MRM buat keluar video nama Islam dekat Campar tu, hak puasa tutup pintu masjid itu, dalam gelap boleh makan. Tak ingat? Buka balik video tu, ada satu Islam di Campar ni, ajaran dia lain daripada kita. Ajaran dia kita Islam tapi sebenarnya lain. Amalan dia tu ada campur-campur Buddha sikit. Rupa-rupanya bila kita tengok kaji sejarah, raja dia dulu tak nak bagi orang Islam dengan orang Hindu ke orang Buddha ke bergaduh. Maka dia ajak duduk sama, ambil sedikit agama Islam, ambil sedikit agama Buddha ni, maka jadikan dia agama dan budaya masyarakat di situ. Jadi orang Islam pun buat amalan orang kafir pun buat amalan orang Islam, kita harmoni. Harmonilah pada pandangan kamu. Tapi pada pandangan Allah hancur, habis. Jadi dia tak rugi apa-apa. Dia tak rugi apa sebab memang dia dah kufur dah dengan Allah.
Hari ni orang zaman dulu kemain tak nak dulu. Zaman dulu masuk sekolah orang putih ni takutnya mereka nak itu. Tapi setelah lama kelamaan, akhir sekali boleh terima, itu panggil normalisasi kan. Akhir sekali dia anggap benda tu biasa, tak ada dah melibatkan sensitiviti agama. Kita dah tak ada dah. Hari ni siapa orangnya Islam pun kita masih lagi itulah sebab orang Islam lah tak betul. Kita memang lemah, kita tahu kita ni Islam, kita lemah kita lah ni. Tapi kita yang lemah, Islam tetap agung. Jangan kerana lemahnya saya, awak nak hina agama saya. Saya tahu saya lemah, tapi jangan hina agama saya. Sebab agama saya milik Allah, bukan milik saya. Awak hina agama, bukan awak hina saya, awak hina Allah. Betul tak? Kita kena duduk situ. Memang kita lah ni lemah, tapi Islam tetap mulia kerana dia adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Mereka tidak menghormati pertalian kerabat dan perjanjian terhadap orang-orang yang beriman, dan wa ulaika humul mu'tadun. Sesungguhnya mereka itu adalah orang yang melampaui batas. Allahu Akbar. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita. Di akhir zaman ni fitnah paling utama adalah fitnah keimanan. Hari ni orang Islam sendiri ramai mana dah. Allah Taala ada takdir nak macam mana masa. Kalau kita hidup di zaman sebelum penjajahan, hebatnya orang Islam. Kita orang Islam yang support orang luar, negara luar. Tak jauh. Kalau zaman kita nak penjajahan, kalau zaman dulu tahun 1800 sebelum munculnya industri, negara Arab tu makmur, Palestin, orang kafir pergi hijrah di Palestin. Orang Mesir pergi cari Mesir. Orang Eropah pergi cari hijrah di Palestin, pergi cari hijrah di Mesir. Masa tu 1800 baru. Belum pada tu, pada zaman kita kerajaan-kerajaan Islam dulu Melaka baik ko. Hak selain daripada itulah kerajaan-kerajaan. Hak kita kaya dengan emas, kaya dengan apa tu besi. Hebatnya zaman-zaman dulu. Izzahnya Islam. Tapi Allah Taala uji kita di akhir zaman. Gitulah. Habis itu jalan mana? Tak ada jalan lain. Kalau nak kembali izzah, nak kembali mulia, kena beramal dengan agama. Tapi itulah, dia macam vaksin lah. Nak kena ada 70% baru ada herd immunity. Kalau 75% orang kembali kepada Islam, adalah immunity kita, immunity iman. Tapi lah ni berapa ramai orang nak ambil vaksin iman. Allah Ta'ala keluarkan COVID ni pun, ramai orang tak ambil vaksin iman. Vaksin iman tu maksudnya kembali kepada Allah. Nak sampai 75% herd immunity, supaya Allah tak turunkan azab, tak turunkan bala. Payah. Vaksin terima belaka. Contoh je tu, saya nak sebut analogi, nak suruh faham. Sebagaimana kita nak selamat dengan herd immunity, dia panggil immunity kelompok. Begitulah juga keamanan ni kena ada keimanan secara kelompok. Dalilnya Allah Ta'ala ada sebut dalam Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya kami akan buka kepada mereka pintu keberkatan dari langit dan bumi. Kalau tapi nak kena ramai lah. Kita kecil-kecil ni istiqamah lah di atas jalan agama.
walaupun kita kumpulan yang kecil, tapi istiqamahlah. Dalam masa yang sama buatlah kerja dakwah sama-sama agar kita boleh capai herd immunity. Dan istilah agama, maknanya biarlah ramai orang kembali kepada Allah. Jadi seperti kisahnya Nabi Yunus. Ingat tak? Kaum Nabi Yunus ni bila tengok Nabi Yunus pun dah tak ada, tanda-tanda azab nak datang, keluar ramai-ramai berapa hari? 40 hari. Doa minta dengan Allah, akhir sekali mereka beriman kepada Allah, lalu Allah tidak timpakan ke atas mereka azab. Itu dia panggil immunity kelompok lah tu. Bahasa kita lah tu nak suruh faham. Jadi kalau vaksin pun kita nak ke immunity kelompok, begitulah juga iman. Allah Ta'ala tidak akan mengazab satu kaum selama mereka beristighfar kepada Allah. Kena pakak-pakak istighfar. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita semua dan Allah mentaufikkan kita kepada apa yang Dia redai dan apa yang Dia suka, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.